Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kita pada hari ini, kita boleh rujuk buku muka surat 38. Buku muka surat 38. Atas tajuk yang sama pada minggu lepas, iaitu qalqalah. Qalqalah. Pada ini kita detailkan lagi pembelajaran kita, mudah-mudahan lebih memberi kefahaman kepada kita berkaitan hukum tajwid qalqalah. Okey, baca dan ulang. Dengar bacaan ustaz dan kamu boleh ikut ya. Baik, huruf qalqalah seperti mana yang ustaz minta kamu hafal ataupun apa yang telah kita belajar pada minggu lepas, ada 5. Huruf qalqalah ada 5. Okay, huruf qalqalah ada 5. Iaitu qaf, ta, ba, jim dan dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Saya harap kamu dah hafal huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Kemudian qalqalah kita dah ada cerita dulu. Pembahagian qalqalah, adanya qalqalah sughra dan ada qalqalah kubra. Ini kita ulang lagi. Ini qalqalah sughra. Yang di bawah ni qalqalah kubra. Ini kita detailkan lagi insya-Allah. Kita baca dulu, betulkan bacaan. Kita ambil qalqalah sughra ya, qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Sughra ni detakan dia lebih ringan ataupun lebih nipis berbanding kubra, detakannya lebih tebal. Untuk lebih memahami, di sini dia ada dah. Nanti kita akan baca sini. Perbezaan antara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra. Okey. Nanti ini di akhir pembelajaran nanti kita akan sentuh yang ni. Sekarang kamu ambil tu je ingatan untuk mudah ingat. Qalqalah sughra detakannya lebih ringan ataupun lebih nipis. Qalqalah kubra detakannya lebih tebal, lebih tebal. Baik, dengar contohnya. Untuk huruf qaf, sughra ni, kalau qalqalah sughra, huruf qalqalah ni semua akan mati. Bagi qalqalah sughra, semua huruf ni akan berbaris mati. Berbeza dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra tidak semestinya huruf tersebut berbaris mati. Baik, kita ambil yang sughra dulu. Huruf qaf, contohnya huwa yaqbalu. Sini qaf mati. Untuk contoh huruf ta, innal insana la yatgha. Di sini huruf ta baris mati. Untuk contoh huruf ba, habalana. Ba mati. Bagi huruf jin, rabbikar ruj'a. Ada bunyi, ada detakan di situ. Manakala bagi huruf dal, qad aflaha. Berbeza dengan qalqalah kubra. Kita tengok qalqalah kubra bagi huruf qaf ya. Qalqalah kubra bagi contoh huruf qaf. Qalqalah kubra ni sebagaimana kita dah sebut dulu, hurufnya berada di akhir kalimah, kemudian kita berhenti di situ. Kita hentikan bacaan di situ maka terjadilah hukum qalqalah. Contohnya ni, alladzi khalaq. Di sini berhenti di sini, nampak? Qaf ni berbaris, masih berbaris, bukan berbaris mati. Tapi bila kita berhenti, alladzi khalaq, dia kata khalaq, akan terjadinya huruf qalqalah. Kalau contoh kita sambung, alladzi khalaqal insana min 'alaq. Contoh, alladzi khalaqal insa. Khalaqal insa. Bila dia sambung dengan ayat lain, kita tak berhenti kat sini, maka tak terjadinya hukum qalqalah. Tapi bila kita berhenti sini, alladzi khalaq, kita akan terjadi hukum qalqalah walaupun qaf itu tidak
berbaris mati. Tapi bila kita berhenti, qaf itu mesti dimatikan. Mesti dimatikan. Walaupun tanda tak mati tapi bunyi mesti dimatikan. Allazi khalaq. Itu qalqalah kubra. Bunyi detakannya lebih tebal. Untuk huruf ta, huruf ta, ya'maluna muhit. Ya'maluna muhit. Mesti bunyi begitu. Bagi huruf ba pula, faragta fansab. Faragta fansab. Yang ni memang berhenti kat sini, dan ba tu memang berbaris mati. Memang berbaris mati. Cuma saya sebut tadi, untuk qalqalah kubra tidak semestinya huruf qalqalah tersebut berbaris mati. Contoh ta di sini baris 2 di depan, qaf di sini baris di atas. Tapi bila kita berhenti, dia terjadinya qalqalah kubra ni apabila kita hentikan bacaan. Kita hentikan bacaan di sini, maka huruf qalqalah tu berada di hujung kalimah. Maka kita kena baca mengikut kaedah hukum tajuk yang betul, iaitu adanya detakan. Muhit, khalaq. Yang ni fansab. Begitu ya. Untuk huruf jim, zatil buruj. Zatil buruj. Gitu. Untuk huruf dal, walam yulad. Walam yulad. Walam yulad. Begitu ya. Contoh yang kedua dia beri di bawah ni. Untuk huruf qaf, wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqq. Untuk huruf ta tidak diberikan. Untuk huruf ba ada satu lagi sini. Abi lahabin wa tabb. Abi lahabin wa tabb. Okey. Untuk huruf jim, jidala fil hajj. Jidala fil hajj. Jidala fil hajj. Untuk huruf dal, ya laitana nurad. Ya laitana nurad. Okey. Itu saja untuk bacaan. Sekarang kita nak masuk ni perbezaan ni qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Dengar betul-betul kerana ini nota yang kamu akan salin nanti ya. Okey, qalqalah sughra apa dia? Lantunan dan detakan perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun. Bertanda sukun ni bertanda berbaris mati di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Ketika bersambung lah ni, ketika baca sambung. Kita bukan bukan berhenti, sambung. Ketika wasal mana kita sambungkan bacaan. Contohnya yaqbalu, yaqbalu, yaqbalu. Saya ulang. Qalqalah sughra apa dia? Lantunan dan detakan perlahan. Nampak? Perlahan. Dia sebut sini perlahan. Yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun berbaris mati di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Contohnya yaqbalu. Baik. Harap kamu dapat faham ya. Berbeza pula dengan qalqalah kubra. Qalqalah kubra apa dia? Lantunan dan detakan kuat. Lawan dia. Qalqalah sughra perlahan. Qalqalah kubra kuat. Yang berlaku ketika memberhentikan. Nampak? Memberhentikan ataupun ketika waqaf. Kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Di akhir kalimah tu di akhir perkataan. Saya ulangi. Qalqalah kubra apa dia? Lantunan dan detakan kuat. Yang berlaku ketika memberhentikan kalimah yang mengandungi huruf qalqalah di akhir kalimah. Dapatlah kita bezakan antara dua qalqalah tadi, sughra dan kubra. Okay, di bawah ni Ustaz dah sediakan soalan. Ustaz dah sediakan soalan untuk kamu jawab. Mudah je. Ustaz sebut di sini, sila jawab soalan di bawah. Pertama, Ustaz sebut, Ustaz nak
Apakah maksud qalqalah sughra? Mana dia maksud qalqalah sughra? Yang ni. Dari sini hingga sini. Sekali dengan contoh lah. Letak hingga sini. Masuk qalqalah sughra. Kemudian soalan yang kedua, apakah maksud soalan yang kedua, apakah maksud qalqalah kubra? Apakah maksud qalqalah kubra? Baik, apakah maksud qalqalah kubra di sini? Apakah maksud qalqalah kubra? Mana dia qalqalah kubra? Yang ni. Qalqalah kubra dari sini, dari sini. Ya. Dari sini hingga sini. Qalqalah kubra. Apakah maksud qalqalah kubra? Yang tu jawapannya. Kemudian kamu tulis guna buku tulis Al-Quran. Kemudian hafaz. Ustaz nak hafaz maksud kedua-dua qalqalah tadi. Apa yang perlu hafaz? Yang ni lah. Dari atas ni hingga bawah ni. Hafaz beza qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Itu saja. Yang atas ni hanya kamu ikut bacaan ustaz tadi saja. Tak perlu salin yang ni. Yang perlu salin yang ni. Kamu perlu salin yang ini saja. Yang petak ni saja. Salin dan hafal. Itu saja. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.